Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya Umi Aisyah binti Muhammad Idris bersama dua lagi rakan saya iaitu Raudatul Afifah dan Fasihah Najah akan membentangkan berkaitan kekuatan laman web salah seorang dari ahli kumpulan kami sendiri iaitu Fasihah Najah binti Zulkifli. Dan laman webnya bertajuk Diriku Bersih Istinja bagi mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 2. Okay, seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Jadi web ini telah dibina oleh Fasihah Najah sendiri yang mana ia dapat membantu meningkatkan lagi keberkesanan pembelajaran murid tahun 2 yang agak lemah dalam topik istinja ini. Jadi kami telah bersepakat dan membuat kata putus dengan memilih web Fasihah Najah ini untuk dibentangkan kerana terdapat pelbagai gabungan ilmu multimedia dan konsep cashper yang telah digunakan dalam penghasilan laman web ini. Dan ia juga selari dengan gaya pembelajaran yang disukai ataupun sesuai dengan murid. Jadi dengan adanya laman web ini secara tidak langsung ia dapat membantu guru untuk mencapai objektif pembelajaran. Jadi sejurus dengan itu, model Azure telah digunakan bagi merangka web ini. Jadi seterusnya kita pergi kepada model Azure, iaitu analisis belajar ataupun analyze learner. Jadi antara analisis yang telah dilakukan, yang mana pembinaan laman web ini adalah khusus kepada mata pelajaran pendidikan Islam bagi tahun 2 dan topik ataupun tajuk dalam laman web ini ialah istinja dalam bidang ibadah. Bagi tempoh pelaksanaan pembelajaran adalah selama 45 minit. Seterusnya pembinaan web ini telah mensasarkan kepada murid tahun 2 iaitu seramai 30 orang, 12 murid lelaki dan 18 murid perempuan. Jadi setelah dianalisis kita dapat ketahui bahawa murid-murid ini dia telah mengetahui tentang bahagian-bahagian air mutlak yang mereka telah pelajari semasa di tahun 1. Jadi itu adalah pengetahuan sedia ada mereka lah. Jadi selain itu kita juga telah menganalisis gaya pembelajaran yang digunakan oleh murid dan antaranya murid tahun 2 ini gemar dengan gaya pembelajaran visual yang mana mereka suka melihat gambar, grafik dan teks. Jadi pemahaman mereka ni mereka akan lebih faham apabila mereka melihat gambar, grafik ataupun teks. Jadi di dalam laman web ini kami telah terapkan elemen teks dan grafik selari dengan konsep cashper, iaitu perbezaan yang ketara dari segi pemilihan warna ataupun saiz font teks. Yang mana bila adanya perbezaan dari segi warna ataupun font teks ni, kita dapat menonjolkan dan memberi penegasan terhadap apa maksud yang cuba disampaikan melalui teks tersebut. Jadi antaranya kita dapat lihat ini antara grafik-grafik yang digunakan. Grafik ni juga diletakkan dengan jelas yang berbentuk realistik. Jadi murid ni boleh tahulah jenis-jenis air mutlak dan alat-alat istinja ni dengan lebih jelas. Jadi kita dapat lihat teks juga, perubahan saiz teks yang digunakan. Jadi selain daripada itu, murid ini juga menyukai gaya pembelajaran auditori, iaitu pembelajaran melalui dari pendengaran. Jadi elemen audio yang diterapkan dalam laman web ini sebagai contoh, elemen audio dalam lagu nyanyian berkaitan alatan istinja, ia dapat menguatkan lagi ingatan murid-murid untuk menghafal alat-alat istinja. Kita dapat lihat ini adalah elemen audio nyanyian yang telah diletakkan di dalam web ni. Jadi bila murid ni dia mengikut sekali, dia mendengar nyanyian yang telah nyanyian video ni, so murid ni akan lebih ingat dan faham apa ataupun apa antara alat-alat istinja, ada berapa alat istinja dan mereka juga akan lebih faham. Okay. Seterusnya kita juga dapat tahu yang setiap murid-murid ini dia ada perbezaan individu ataupun tahap kognitif dia. So ada murid yang mudah untuk faham, ada murid yang lambat sikit faham dan ada murid yang kefahaman dia dalam tahap sederhana. So dengan adanya laman web ini dia dapat memberi peluang kepada murid ini untuk membuat pembelajaran secara sendiri. So diselari dengan tuntutan Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana menerapkan pembelajaran abad ke-21 iaitu pembelajaran yang berpusatkan kepada murid. Seterusnya kita pergi kepada menyatakan objektif. Antaranya, murid dapat menjelaskan cara beristinja yang betul melalui demonstrasi. Yang kedua, murid dapat menyatakan pengertian istinja. Yang ketiga, murid dapat menyatakan alat-alat istinja. Dan yang terakhir, murid dapat membuat rumusan berkaitan topik istinja. Jadi dalam web ini telah diterapkan pelbagai bahan-bahan pembelajaran supaya supaya objektif pembelajaran ini dapat dicapai. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Raudatul Afifah. Terima kasih kepada Umi Aisyah. Seterusnya kita masuk kepada ciri-ciri model Azure yang seterusnya iaitu select methods, media and materials, iaitu memilih kaedah, media dan bahan. Jadi, seorang guru perlu mengetahui tahap kebolehan murid dan objektif pembelajaran yang ingin dicapai dalam menentukan proses pemilihan media dan bahan. Jadi, sebelum sesuatu tajuk itu diajar, guru pastinya akan memilih dahulu kaedah, media dan bahan yang sesuai untuk memastikan objektif pembelajaran bagi tajuk tersebut tercapai. Penghasilan web ini, dia menggunakan aplikasi Google Site yang mana guru boleh custom sendiri web untuk meletakkan bahan-bahan yang diperlukan pelajar bagi mencapai objektif pembelajaran bagi tajuk tersebut. Memilih elemen media dan bahan yang sesuai dalam sesuatu proses PDP merupakan faktor penting bagi membolehkan mesej atau maklumat dapat disampaikan dengan berkesan. Jadi pemilihan media perlu bersesuaian dengan kebolehan murid. Jadi antara elemen media yang dipilih ialah audio, grafik, teks dan video animasi.
Jadi setiap perancangan pengajaran yang baik akan memerlukan pemilihan media, kaedah dan bahan sumber yang dibuat secara sistematik dan terancang. Jadi proses pemilihan media dan bahan ni merangkumi 3 langkah, iaitu membuat keputusan tentang kaedah yang paling sesuai dengan objektif yang hendak dicapai. Yang kedua, memilih format media yang sesuai dengan kaedah yang dipilih. Yang ketiga, memilih, mengubah suai atau mereka bentuk bahan sumber pembelajaran. Yang pertama, sekiranya ditanya apakah kaedah yang paling baik, jawapannya tidak ada sebarang kaedah yang mengatasi kaedah lain. Setiap kaedah ada kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri dan ia sesuai mengikut latar belajar murid yang pelbagai. Jadi beberapa gabungan beberapa teknik dalam satu sesi pembelajaran adalah lebih berkesan. Jadi penentuan kaedah adalah diasaskan kepada ciri-ciri pelajar, pengalaman sedia ada pelajar, gaya pembelajaran pelajar serta objektif pembelajaran yang hendak dicapai. Contohnya, kaedah simulasi yang dan tunjuk cara dalam bentuk video mungkin sesuai untuk menyampaikan maklumat bagi pelajar yang belum menguasai kemahiran membaca yang mantap. Seterusnya, pelajar yang memilih gaya pembelajaran yang kinestetik lebih mudah dapat belajar melalui aktiviti kontekstual seperti kaedah bermain atau likely to be atau lakonan dan seumpamanya. Okey, seterusnya pemilihan format media. Okey, format media ni merujuk kepada bentuk fizikal sesuatu maklumat yang dipaparkan. Jadi format media ni termasuklah gambar, petikan, slide pembelajaran, audio, video, grafik dan tayangan komputer multimedia lah. Jadi untuk memilih format media, guru kena mengambil kira beberapa kriteria, iaitu antaranya bentuk audiens, iaitu dalam kumpulan pelajar lah. Kumpulan pelajar tahap rendah, tinggi, sederhana dan serta keupayaan pelajar tersebut dan domain objektif serta bentuk maklum balas yang akan dihasilkan. Dan akhir sekali ialah pemilihan bahan sumber. Okay, bahan sumber pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada isi pelajaran yang menjadi fokus pembelajaran. Jadi bahan ni boleh dalam bentuk apa-apa sahaja, sepertinya teks contoh. Dan kriteria pemilihan ni melibatkan 3 langkah, iaitu memilih bahan sumber sedia ada, dia ubah suai sumber sedia ada dan dia mereka bentuk bahan sumber baru. Jadi untuk memilih bahan sumber sedia ada ni, dia kena menepati kriteria dan objektif pengajaran pembelajaran. Jadi ia dapat menjimat masa dan kos. Namun kalau jika bahan sumber sedia ada tidak sepenuhnya menepati kriteria dan objektif pembelajaran, jadi guru perlu ubah suai bahan tersebut secara kreatif. Contohnya menggunakan bahagian-bahagian yang sesuai sahaja dan memotong bahagian-bahagian yang tidak relevan. Dan sekiranya tidak ada bahan sumber yang sesuai, guru kena sediakan sendiri bahan yang baru dan ia perlukan masa dan kreativiti yang tinggi. Okey, seterusnya ialah utilize media and materials, iaitu memilih media dan bahan. Jadi penggunaan media dan bahan dalam proses PDP amat penting kerana penggunaan bahan dan media yang betul dapat membuktikan keberkesanan proses pembelajaran. Jadi dalam langkah ini, persoalan yang timbul ialah bagaimana sesuatu media dan bahan sumber dapat dimanfaatkan oleh guru dan murid. Oleh itu, beberapa tindakan perlu dilakukan oleh guru sebelum menggunakan bahan tersebut di dalam bilik darjah. Di antaranya ialah semak atau pratonton bahan sumber sebelum digunakan di dalam kelas. Jadi guru hendaklah mengkaji atau menonton serta menyimak bahan sumber yang telah dipilih sebelum menggunakannya di dalam kelas. Jadi ini akan dapat membantu guru memastikan bahan tersebut benar-benar sesuai dengan kumpulan pelajar, objektif pengajaran pembelajaran, tidak mengandungi unsur-unsur sensitif serta bahan dan sumber itu berada dalam keadaan baik. Jadi dengan itu guru dapat merancang penggunaannya semasa pengajaran dan pembelajaran. Okay, yang seterusnya, menyediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas. Okay, setelah menjalankan pratonton, contohnya, guru perlu merancang langkah penggunaan seterusnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi dalam sesi ini, guru menggunakan Google Site. Jadi guru hendaklah merancang option mana yang hendak dipilih untuk melanjutkan proses pengajaran pada hari tersebut. Jadi guru perlu mengumpulkan dan menyediakan semua kelengkapan yang perlu ada bagi kegunaan guru dan murid. Jadi guru juga hendaklah meramal masalah yang mungkin timbul dan bersedia dengan bahan tambahan atau alternatif lain. Jadi sekiranya Google Site tidak mempunyai akses internet, guru perlulah mengadakan bahan lain atau alternatif lain untuk dijadikan sebagai backup jika sesuatu masalah timbul. Okey, seterusnya menyediakan persekitaran yang sesuai untuk penggunaan. Jadi persekitaran yang sesuai merujuk kepada penyusunan media dan bahan sumber. Ia lebih terarah kepada penyusunan media dan bahan sumber di dalam Google Site tersebut. Sekiranya bahan dan sumber berada di dalam susunan yang baik, maka murid dapat mencapai dengan mudah apabila murid melakukannya dengan mandiri, iaitu murid membuka Google Site itu secara di luar bilik darjah, jadi murid dapat mencapai media tersebut dengan mudah. Jadi guru perlu memastikan alatan dan media dalam keadaan baik dan boleh digunakan. Jadinya pembelajaran secara interaktif iaitu berbantukan komputer dapat menarik minat murid untuk mencuba perkara yang baru. Jadi paparan slide, perkataan, kata adjektif yang jelas, gambar yang mudah difahami, video animasi yang menarik, penggunaan lagu dan nyanyian yang sesuai, dia dapat meningkatkan tahap pembelajaran murid supaya murid lebih menumpukan perhatian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya dapat mencapai objektif pembelajaran. Dan sekiranya murid berjaya mencapai objektif pembelajaran, maka media dan sumber yang digunakan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Fasiha Najah. Sekarang saya akan membentangkan
aksara huruf art di dalam model Azure yang membawa maksud kepada require learner and participation, iaitu memerlukan kepada pelibatan pelajar. Apakah yang dimaksudkan kepada memerlukan penyertaan pelajar, iaitu sesuatu pembelajaran mestilah melibatkan pelajar beraktiviti ataupun berfikir secara aktif sehingga menghasilkan perubahan kepada tingkah laku. Oleh itu, antara aktiviti yang boleh dilakukan untuk melibatkan pelajar secara aktif iaitu dengan memberi atau mengadakan latihan dalam bentuk perbincangan, latihan tubi, latihan bertulis, permainan bahasa dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti itu dapat melibatkan dan mengekalkan pelibatan pelajar secara aktif di dalam sesuatu pembelajaran. Oleh itu, media yang ingin dihasilkan, media yang baik yang ingin dihasilkan mestilah menekankan kepada penyertaan dan pelajar dapat memberi respon secara aktif. Di mana respon tersebut boleh diberikan dalam bentuk individu ataupun dalam bentuk berkumpulan. Jadi, media yang kami bina ini ataupun Google Site ini terdapatnya aktiviti untuk melibatkan pelajar secara aktif. Antaranya ada word wall, di mana di dalam word wall tersebut ada permainan game show quiz, Miss Chess, word search dan juga ada juga kami menyediakan worksheet. Di dalam worksheet tersebut ada latihan yang boleh dijawab oleh pelajar secara individu. Manakala permainan aktiviti di dalam word wall boleh melibatkan pelajar secara berkumpulan, di mana mereka dapat bermain bersama-sama pelajar-pelajar yang lain. Manakala aksara yang terakhir di dalam model Azure merupakan membawa maksud iaitu evaluate and revise, iaitu menilai dan menyemak semula. Antara penilaian yang kami buat terhadap media yang kami bangunkan ini iaitu kami menilai dari segi dengan menggunakan Google Form, di mana kami mengadakan 10 soalan ujian pra dan ujian pasca, di mana penilaian ini dibuat sewaktu kami menjalani PBS pada 1 hingga 5 Ogos 2021 dan ujian pra ini dibagikan kepada responden sebelum melihat media yang kami ingin bangunkan, dan manakala ujian pasca ini pula soalan ujian pasca ini pula dibagikan kepada responden selepas melihat media yang kami ingin bangunkan ini. Soalan-soalan di dalam ujian pra dan ujian pasca boleh dilihat dengan scan QR code pada skrin tersebut. Manakala di dalam skrin yang dipaparkan ini merupakan hasil dapatan penilaian keseluruhan daripada ujian pra dan ujian pasca yang kami lakukan, di mana pada ujian pra kita dapat lihat bahawa peratusan hanya 40 hingga 55% markah yang diperolehi oleh pelajar. Manakala pada ujian pasca kita dapat lihat bahawa terdapat peningkatan, di mana kebanyakan pelajar mendapat markah sebanyak 95 hingga 100% dalam ujian pasca selepas melihat media yang kami ingin bangunkan iaitu Google Site yang kami bina ini. Oleh itu, apa yang kami rasa bahawa setiap website, setiap media yang ingin dibangunkan haruslah berpandukan kepada model Azure, kerana model Azure ini mempunyai asas yang kukuh untuk dijadikan sebagai panduan dalam pembinaan bahan media pengajaran dan pembelajaran. Bukan itu saja, model Azure ini juga dapat memberi panduan kepada guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Malah ciri-ciri yang terkandung dalam model ini juga mampu mengubah tanggapan pelajar terhadap proses PDP yang selalu diperkatakan sebagai ianya sesuatu yang membosankan. Jadi untuk mengubah persepsi pelajar bahawa pengajaran-pembelajaran itu sesuatu yang membosankan, guru boleh menggunakan model Azure ini untuk membangunkan sesuatu media. Contohnya seperti yang kami lakukan iaitu membangunkan Google Site sebagai media pengajaran dan pembelajaran. Okey, sekiranya model Azure ini diguna pakai sepenuhnya, sudah pasti pengajaran itu akan menjadi lebih menyeronokkan, lebih mudah, menarik dan berkesan serta dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran dengan sebaiknya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.